Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Miss Nadia Syahirah binti Amiruddin dan rakan-rakan sekalian. Saya, Nur Atikah binti Ahmad Jani, bernombor matrik E2021-1028-378 akan membincangkan mengenai perbezaan kurikulum pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia dan kurikulum pendidikan awal kanak-kanak luar negara. Untuk kurikulum pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia, saya telah memilih KSPK. Apa yang kita faham mengenai KSPK? KSPK ialah kurikulum standard prasekolah yang bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat dan menyuburkan serta aktiviti pembelajaran yang menyeronok, kreatif dan bermakna. Bagi kurikulum luar negara, saya telah memilih kurikulum Tiwariki. Jadi, saya akan menerangkan sedikit mengenai kurikulum Tiwariki. Kurikulum ini turut menyediakan pembelajaran yang konsisten dan berkualiti tinggi dalam pendidikan awal kanak-kanak. Ia juga turut memupuk pembelajaran kanak-kanak melalui pengalaman dan penjagaan kanak-kanak dari lahir hingga masuk ke alam prasekolah. Setelah saya memperkenalkan sedikit mengenai beberapa detail tentang kurikulum standard prasekolah kebangsaan dan kurikulum Tiwariki, oleh itu mari kita masuk kepada tajuk yang utama, iaitu perbezaan kurikulum standard prasekolah kebangsaan dan Tiwariki. Bagi kurikulum standard prasekolah, terdapat 6 tunjang yang ada dalam KSPK. Yang pertama iaitu tunjang komunikasi. Dalam tunjang komunikasi terdapat 4 mata pelajaran. Yang pertama, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina dan Bahasa India. Tetapi KSPK hanya menekankan kepada Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sahaja. Yang kedua, tunjang sains dan teknologi. Dalam tunjang ini, mereka turut memperkenalkan mata pelajaran sains awal dan matematik awal. Yang ketiga iaitu tunjang fizikal, kreativiti dan estetika. Bagi tunjang fizikal, terdapat 2 perkara yang diajar, iaitu mengenai motor kasar dan motor halus. Dalam tunjang kreativiti dan estetika pula, dia memperkenalkan kepada muzik, drama dan seni visual. Yang keempat iaitu tunjang keterampilan diri. Dalam subjek ini, mereka turut memperkenalkan untuk mengenali diri sendiri dan menguruskan diri sendiri. Yang kelima, mengenai tunjang kemanusiaan. Dalam tunjang ini, mereka turut dititikberatkan untuk mengenali dan menghargai diri sendiri dan orang sekeliling. Dan tunjang yang keenam iaitu tunjang kerohanian, sikap dan nilai murni. Dalam tunjang ini, mereka turut memperkenalkan pendidikan Islam dan pendidikan moral. Bagi kurikulum Tiwariki pula, perbezaannya adalah terdiri daripada 5 tunjang. Yang pertama iaitu tunjang holistic development yang berkait rapat dengan prinsip well-being. Tunjang yang kedua iaitu belonging yang berkait rapat dengan prinsip empowerment. Yang ketiga, tunjang contribution yang berkait rapat dengan prinsip family. Yang keempat dan kelima iaitu communication dan exploration yang berkait rapat dengan prinsip relationship. Bagi perbezaan yang kedua, KSPK ianya didedahkan kepada kanak-kanak mengikut peringkat umur. Mereka turut memperkenalkan standard pembelajaran mengikut umur seperti 4+ dan 5+. Bagi kurikulum Tiwariki pula, ia tidak didedahkan mengikut peringkat umur dan ia hanya didedahkan pada peringkat awal kanak-kanak lagi. Untuk perbezaan yang ketiga iaitu mengenai penilaian. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan, penilaiannya hanya tertumpu kepada kanak-kanak sahaja. Manakala untuk kurikulum Tiwariki, penilaiannya secara menyeluruh dan terdapat 4 tahap penilaian. Yang pertama iaitu empowerment yang bermaksud pengupayaan. Yang kedua iaitu well-being. Yang ketiga family dan yang keempat relationship. Bagi perbezaan yang keempat dalam kurikulum standard prasekolah, iaitu terdapat 2 fokus utama dalam kurikulum ini. Yang pertama, perkembangan motor kasar.
Dalam perkembangan motor kasar, ia melibatkan otot-otot besar, pergerakan yang melibatkan otot-otot besar. Manakala dalam perkembangan motor halus, pergerakan yang melibatkan otot-otot kecil sahaja. Bagi kurikulum Tiwariki pula, terdapat 4 domain dalam penilaian fizikal melalui penerokaan. Yang pertama ialah penerokaan melalui bermain, yang kedua penerokaan keyakinan dan kawalan tubuh mereka, yang ketiga strategi untuk penerokaan pemikiran dan penakbulan yang aktif, yang keempat penerokaan membangunkan teori kerja. Sekian, terima kasih. Itu sahaja penerangan daripada saya mengenai perbezaan kurikulum standard prasekolah kebangsaan dengan kurikulum Tiwariki.